Hello guys, berita menggempakan Pahang dan Perak bakal dirampas oleh Patipas. Itu antara kata-kata daripada Menteri Besar Lato-Lato Kedah. Siapa yang tidak kenal dengan Revolusi, Revolusi, Revolusi. Jadi, apakah sebenarnya yang dimaksudkan oleh Revolusi ini yang menyatakan kononnya Pahang dan Perak bakal dirampas oleh mereka. Jadi ini yang menarik untuk saya kongsikan. Dan satu perkara lagi, ya pencetak Akbar Haraka ya kecewa dengan pemimpin-pemimpin daripada PAS, sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita ikuti kenyataan berita yang baru saja kita terima hari ini yang menyatakan kononnya ini adalah kenyataan dari Sanusi. PAS atur langkah ambil alih Perak dan juga negeri Pahang. Itu antara kenyataan Sanusi. Adakah akan berlakunya tebuk atap, pengkhianatan? Sekali lagi sahabat-sahabat semua, mari kita baca ya kenyataan media ini. PAS kini mengatur langkah untuk mengambil alih kerajaan negeri Perak dan Pahang, kata pengarah pilihan raya parti itu, Sanusi Muhammad Nor. Menteri Besar Kedah itu berkata bahwa ini adalah untuk membawa PAS ke tahap yang seterusnya. Katanya, selain daripada 4 negeri yang sedang ditadbir oleh PAS, PAS mesti merangka di semua negeri bagaimana dapat mengorak langkah ke hadapan untuk sampai ke next level, yaitu tahap berikutnya. Untuk PAS menguasai sekurang-kurangnya satu lagi negeri, sama ada Perak ataupun Pahang. Kalau Perak tak dapat, kita pergi tawan Pahang, katanya. Kalau dapat kedua-dua negeri ini, lagi bagus untuk meningkatkan lagi jumlah kursi PAS di Parlimen dan DUN, katanya kepada perwakilan pada muktamar PAS di Shah Alam kemarin. Pagi ini ya. PAS kini memerintah negeri Kedah, Perlis, Kelantan dan juga Terengganu. Ya, jadi kalau kita imbas semula pada bulan Ogos, sahabat semua, ya berlaku satu kekecohan besar yang menyatakan kononnya ya kerajaan Perak akan tumbang karena ada adun-adunnya akan mengkhianati dan akan menyokong bersama dengan PAS. Tapi melalui kenyataan daripada Menteri Besar Perak, ya Syarani Muhammad mendakwa ya terdapat juga percubaan Perikatan Nasional untuk memikat 4 adun kerajaan negeri supaya berpaling tada dan mengambil alih Perak. Dan sumber itu terlebih dahulu memaklumkan Melissa kini mengenai percubaan merampas Perak sebelum Sarani mengadakan sidang akbar mengenainya. Mendakwa rancangan serupa juga sedang berjalan di negeri Pahang. Jadi kalau sebelum ini mereka gagal ya untuk mendapatkan Perak dengan memancing daripada 4 ya ahli Dewan Undangan Negeri di negeri Perak. Sekarang ini dikabarkan juga langkah serupa, rancangan serupa sedang diikhtiharkan ya dan sedang dijalankan di negeri Pahang, sahabat-sahabat semua. Ya, inilah ya yang kita lihat bagaimana lebay-lebay ini ya sudah ketagi menebuk atap, sudah ketagi berkuasa dan sebagainya. Jadi bagaimanapun spekulasi mengatakan Pakatan Pembangkang sedang menunggu untuk melihat keputusan pilihan raya kecil pelangai yang diadakan awal bulan sebelum itu ya sebelum mengatur langkah seterusnya. Jadi rancangan itu mungkin gagal karena BN menang di pelangai dengan meraih 62.37% undi, tetapi ini tidak mematahkan semangat PN untuk terus menembuk atap. Jadi selepas PRK pelangai, pengurusi PN Muhyiddin Yassin berkata gabungan pelit itu menunjukkan prestasi yang lebih baik pada pilihan raya kecil tersebut berbanding keputusan pada pilihan raya umum yang ke-15. Sementara itu, Sanusi pada ucapan penggulungan di Muktamar PAS hari ini juga berkata partinya mesti menghapuskan strategi tradisional dan mempelbagaikan langkah politik untuk menarik sokongan pengundi muda. Itu antara kenyataan daripada Sanusi, sahabat-sahabat semua. Jadi poinnya di sini adakah akan ada langkah pengkhianatan, tebuk atap akan dilakukan ya sekali lagi oleh geng-geng daripada kerangga ini yang kita lihat ya semakin terdesak, semakin rakus untuk berkuasa. Sekali sudah merasa berkuasa, hari-hari sudah ya sampai berbagai langkah strategi planning dilakukan ya untuk merampas ya. Yang pertama tadi Perak dan sekarang ini mungkin Pahang pula akan menjadi sasaran seterusnya. Perkara kedua yang juga ingin saya kongsikan adalah pencetak Haraka geram dengan Patipas karena bermewah tapi lihat membayar hutang, katanya. Ini sangat memalukan. Ya, kalau kita lihat ya ada pimpinan-pimpinan PAS ini baru saja dikeluarkan kereta Alphard ya dengan bermewah-mewah dan sebagainya.
Tetapi katanya ya pencetak Haraka ini ya mereka merasa geram dengan Patipas itu. Mereka bermewah tapi tidak membayar hutang. Seperti mana yang kita pernah dengar kata-kata daripada orang yang paling bijak dalam Patipas, MP saya lupa yang berdebat dengan YB Rafizi. Yang mengatakan hutang kena bayar. Sekarang ini kenapa hutang tidak dibayar? Jadi selepas hampir 4 tahun laporan Malaysia kini berhubung hutang mencetak lidah rasmi PAS itu, yaitu Haraka, bekas syarikat pencetaknya sekali lagi membangkitkan kegagalan parti itu dalam melunaskan hutang yang tertunggak. Pengurus NAJ Press Research Sdn Bhd Husin Jan menyatakan rasa geram melihat PAS dan sikap kepimpinan mereka yang didakwa bermewah-mewah namun gagal mengambil langkah tanggungjawab untuk membayar hutang Haraka. Katanya mereka pakai kereta mewah, boleh buat muktamar di Ideal Convention Center sealam dengan bayaran sudah tentu mencecah puluhan ribu ringgit, tetapi soal hutang mereka tak ambil berat untuk diselesaikan. Katanya lagi, sudah hampir 7 tahun hutang tertunggak tak dibayar sepenuhnya, katanya kepada Malaysia Kini hari ini. Jadi untuk rekod, sekitar Ogos 2019, Malaysia Kini pernah melaporkan isu hutang membabitkan Haraka dan pencetak berkenaan. Ia membabitkan hutang Haraka dengan 2 syarikat iaitu Angkatan Edaran Enterprise Sdn Bhd dan juga NAJ Press Research Sdn Bhd. Angkatan Edaran sudah muflis dan pihak pengurusan sama menubuhkan NAJ Press Conference Sdn Bhd sebagai pengganti dan terus mencetak Haraka pada ketika itu. Bagaimanapun hutang Haraka dengan Angkatan Edaran yang telah muflis lebih banyak hingga mencecah nilai jutaan ringgit berbanding ataupun ketimbang hutang dengan NAJ hanya lebih RM600,000. Hussein berkata PAS dan Haraka enggan membayar hutangnya dengan Angkatan Edaran atas alasan syarikat itu telah pun gulung tikar. Menurutnya, syarikat tersebut menanggung beban hutang dengan pembekal hak kerana Haraka tidak mahu menjelaskan hutang. Ini sangat memalukan. Ya sudah pandai print akhbar-akhbar mereka, material mereka tidak pandai membayar hutang pula. Sedangkan katanya umat parti mereka setuju untuk membayar hutang. Tapi sekarang apa yang berlaku? Satu perkara yang sangat memalukan. Karena katanya lagi dalam keadaan ekonomi yang sukar ini kita perlukan sumber keuangan segera sebagai modal pusingan untuk teruskan perniagaan. Pimpinan PAS kononnya mengaku mengikut Al-Quran, hadis, ijma ulama sebagai panduan, tetapi sebaliknya menggunakan hukum sekuler dan ketepikan hukum Islam kerana enggan bayar hutang bidas individu ini lagi. Jadi sementara itu peguam mewakili NAJ Research Putra Taulan Rasul ketika dihubungi berkata, pihaknya sudah mengemukakan tuntutan terhadap PAS, Setiausaha Agung PAS Takiuddin dan penerbit Haraka iaitu Galeri Media Sebanika Sdn Bhd. Pihak kami juga sudah memfailkan permohonan penghakiman terus kepada mahkamah dalam usaha menyelesaikan tuntutan anak guam dan menunggu putusan mahkamah, katanya. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia kini sedang menghubungi pihak PAS dan Haraka bagi mendapatkan respon mereka, tetapi belum mendapat respon setakat ini, sahabat-sahabat semua. Wow, perkara yang sangat memalukan. Ya, bagaimana sebuah parti Islam se-Malaysia tetapi enggan membayar hutang dengan alasan kononnya syarikat yang sebelum ini sudah muflis. Hutang tetap hutang, kena bayar. Jangan menjadi seperti saya pun tidak mau cakap benda tu sahabat, nanti kena maki oleh walaun tip dan sebagainya. Jadi inilah ya satu perkara awal tadi yang saya kongsikan berkaitan dengan kenyataan daripada Rifonusi yang menyatakan Pahang dan Perak bakal dirampas, dan sekali lagi mereka tidak bayar hutang. Sangat-sangat memalukan. Jadi sampai di sini saja. Sekiranya sahabat di luar sana ingin memberikan sebarang komen atau pandangan, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemat. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.